Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia pengurusi majlis, yang bahagia Cikgu Johari Abdullah selaku Ketua Amanah Kawasan Baling dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa amanah kawasan Baling, Pak Long Hashim, Pak Long Majid, Pak Long Majid, merupakan Ketua Penaja bagi Kampung Belida, dan beliau merupakan bekas Ketua Cawangan PAS, bekas Ketua Cawangan PAS Kampung Kubang Buk dan Belida dulu ni, satu cawangan PAS satu cawangan. Jadi dan juga rakan-rakan daripada ahli-ahli baru amanah daripada Kampung Buk, Kampung Kubang Buk, Kampung Belida dan juga Kampung Kuala Dara. Saya ucapkan terima kasih kepada Amanah Kawasan Baling yang sudi menjemput saya dan memberi peluang pada saya untuk bersama dalam majlis perasmian dan pelancaran 3 cawangan baru amanah bagi Parlimen Baling, khususnya di Dun Kuala Ketir. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan di luar sana, ketiga-tiga cawangan ini khususnya ialah terdiri daripada sebahagian besarnya adalah bekas-bekas ahli PAS dan juga bekas-bekas ahli UMNO yang menyertai amanah pada malam ini. Dan salah seorangnya ialah Pak Long Majid dan juga rakan-rakan amanah yang ada di Kampung Belida ni, yang dulunya mereka ini dalam PAS cawangan Kubang Buk, PAS Kubang Buk, yang ada sejarah yang saya tak pernah lupa. Pak Long Majid, saya tak pernah lupa sejarah di Kubang Buk, di mana ceramah Tok Guru Nik Aziz bersama dengan rakan-rakan yang lain, YB Datuk Saifuddin pun ada. Sepatutnya malam tu Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan yang diserbu dengan tembakan gas pemedih mata oleh FRU pada malam tersebut, sehingga berselerak tabak dan terpaksa dibawa keluar, dan saya antara orang yang akhir lah di kalangan pimpinan yang keluar pada malam itu. Dan akhirnya ada beberapa orang yang ditahan oleh pihak polis. Dan itulah sejarah kita bersama dengan PAS satu ketika dahulu, khususnya Pak Long Majid dan juga rakan-rakan di sini. Tetapi apabila satu kesedaran itu timbul, kami mendahului untuk meninggalkan PAS, pada waktu itu. Apabila kami sendiri, yang merupakan saya pernah jadi naib presiden PAS dan menjadi ketua penerangan PAS, AJK PAS Pusat, ketua pemuda PAS Pusat, sudah pun mencium bau-bau keadaan melencongnya PAS daripada perjuangan yang selalu dilakukan, yang selalu dimomokkan kepada kita, diberikan pentarbihan kepada kita. Akhirnya kami mengambil pendirian untuk meninggalkan PAS apabila melihat keadaan yang seperti itu, walaupun dinafikan oleh pimpinan PAS pada waktu itu. Dan Pak Long Majid dan juga rakan-rakan masih kekal dengan PAS sampailah kepada pilihan raya umum yang lalu pun masih dengan PAS. Tetapi apabila lepas pada pilihan raya, apa yang kami ungkap dulu ini, kami menyatakan kepada ahli-ahli PAS sebab musabak kami meninggalkan PAS. Orang tak percaya, orang tak percaya pada waktu itu. Orang kata ini merupakan fitnah dan sebagainya. Tetapi hari ini ternyata bahawa kita lihat kelok-kelek dan flip-flop pemimpin-pemimpin PAS dalam nak meletakkan hala tuju perjuangan PAS itu sendiri. Dan akhirnya hari ini timbullah keresahan dan kegelisahan di kalangan ahli-ahli PAS. Bukan kata di Kubang Buk, bukan kata di Kampung Belida dan di Kuala Dara ni saja, tetapi di seluruh Malaysia, keresahan dan keluh kesah rasa tak puas hati di kalangan ahli-ahli PAS terhadap pimpinan-pimpinan PAS yang ada pada hari ini. Dan malam ini di Baling terbukti
ahli-ahli PAS yang dulu ini merupakan kampung ni kubu kuat PAS, Kubang Bo, Belida dan juga Kuala Dawa ni adalah merupakan kubu kuat PAS. Dan hari ini ternyata bahawa mereka telah dengan penuh kesedaran meninggalkan PAS untuk bersama dalam perjuangan amanah, iaitu berasaskan kepada rahmatan lil alamin. Kita nak membawa Islam yang membawa kepada kedamaian, yang membawa kita kepada kedamaian, perhubungan, kehidupan masyarakat, pelbagai kaum dan agama, tetapi tanpa meninggalkan asas kehidupan beragama kepada kita ini, insya-Allah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Nur Majid dan juga rakan-rakan bekas-bekas ahli PAS yang ada di Kampung Kubang Bo, di Kampung Belida, di Kuala Dawa, dan juga bekas-bekas ahli-ahli UMNO yang turut bersama-sama dengan ahli-ahli PAS di sini, pimpinan PAS di sini, untuk bersama dengan amanah pada malam ini 3 cawangan sekaligus kita membuat perasmian pada malam ini. Jadi saya harap bahawa ini menjadi satu gelombang baru kepada untuk lebih ramai masyarakat untuk menyertai amanah dan juga menyertai parti-parti PH, khususnya di kalangan ahli-ahli PAS dan juga ahli-ahli UMNO, apabila kita melihat keadaan politik yang tak stabil pada hari ini, politik yang tidak stabil. Ahli-ahli PAS sudah tentulah kena melihat kepada asas-asas perjuangan PAS yang sudah menyimpang apabila kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka ini tidak mencerminkan hasrat mereka seperti mana yang mereka ungkapkan satu ketika dahulu. Tadi disebut oleh Cik Ujo kan, RU 355, macam saya selalu sebut, dah jadi macam rokok 3x5 dulu ni. Tak ada lah. Rokok 3x5 Rosman dulu kan, jadi tak ada. Rokok 3x5 tu dah tak ada lah. Jadi RUU 355 ni pun hilang berlalu macam tu saja. Sebab itu disebut tadi, Ketua Penerangan kata bahawa perjuangan PAS lebih besar daripada RU 355. Dia pun tak beritahu lebih besar tu apa dia. Besar mana? Apa dia yang dikatakan lebih besar daripada RU 355? Gajah kah? Apakah kan? Jadi dia kena beritahu lah, gajah kah? Gajah Tok Mia kah? Atau apa yang dikatakan lebih besar daripada RUU 355. Tetapi mereka menjawab itu kerana apa? Kerana mereka tahu di bawah ni duk persoal dia, Pak. Di bawah ni sedang mempersoal, ahli-ahli PAS sedang persoal. Contoh kalau kita kata bahawa kalau dulu ini mereka begitu lantang, khutbah Tok Guru Haji Hadi, kalau tuan-tuan boleh cek dalam YouTube, khutbah Tok Guru Haji Hadi, Presiden PAS berkaitan dengan judi, berkaitan dengan judi. Disebut secara cukup jelas, Tetapi hari ini soal judi sudah tidak kedengaran. Padahal mereka ada kuasa di peringkat federal, di peringkat negeri. Mereka ada kuasa. Macam disebut tadi bahawa dulu zaman Barisan Nasional, dia letakkan cabutan 4 nombor ekor ni, cabutan khas 4 nombor ekor 22 kali. 22 kali. Cabutan khas. Cabutan biasa hari-hari itu ada, tapi cabutan khas. Dia nak cari duit tambah. Dia nak cari duit tambah. Cabutan khas 22 kali. Mari zaman PH memerintah, yang Menteri Keuangan dia Kapiak DAP ni, dia buat turun jadi 8. Jadi 8. Main naik pula kerajaan PM ni yang mereka duk war-war kata inilah kerajaan Melayu Islam. Menteri Keuangannya pula Melayu Islam. Dan dalam tu ramai, dalam kabinet kerajaan Perikatan Nasional ni ramai ulama, bekas mufti ada, kemudian ulama-ulama PAS, timbalan presiden PAS, pemimpin-pemimpin ulama-ulama PAS duduk dalam kerajaan. Tok Guru Haji Hadi sendiri sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, yang selalu saya fikir dia bertaraf menteri, dia boleh berikan pandangan kepada Perdana Menteri, tetapi mereka boleh bersetuju dan mendiamkan diri bila Kementerian Keuangan menaikkan cabutan khas ini daripada 8 kali yang ditinggalkan oleh kerajaan PH dulu, Kapiak DAP dulu ni, Menteri Keuangan, jadi 22 kali. 22 kali. Jadi ini bagi saya sesuatu yang sangat memalukan. Dulu
zaman masa PA pemerintah dulu ni, dapat pergi buat tunjuk perasaan. Saya tak kisah dapat tunjuk perasaan di kawasan saya. Dapat tanya mana dia Mahfuz bila ada satu kedai sport toto nak dipindahkan daripada Bandar Al-Ustaz, dia mohon pindah ke Pokok Senang. Dia pun kata ini macam mana boleh, padahal tak pindah lagi pun, baru ura-ura saya bantah sendiri kepada Datuk Bandar, Datuk Bandar tu pencin lah. Dan Datuk Bandar kata setuju betul bahawa tak sepatutnya dibuat di situ. Sebab alasannya, PAS bagi alasan pada pasal Pokok Senar ni majoriti orang Islam. Saya nak bagi tahu kepada ahli-ahli PAS di kawasan Baling ni. Kawasan Baling ni 85 ke 90% pengundi dia adalah Islam, Melayu Islam. Pengundi. Kalau yang bukan pengundi ni samalah, maknanya 90% penduduk di Baling ini dan juga di Dun Kuala Ketir ni adalah orang Islam. Antara di negeri Kedah ni yang banyak pondok, banyak sekolah agama, banyak pusat tahfiz ataupun ma'had tahfiz yang ada di sekitar Parlimen Baling dan juga Dun Kuala Ketir. Dun Kuala Ketir. Tetapi bukan Kuala Ketir tu ada kedai 4 ekor. Ada lesen. Betul tak? Ada lesen. Di Pekan Kuala Ketir. Adun Kuala Ketir ni Melayu Islam daripada PAS. Esko kerajaan negeri bahagian kerajaan tempatan buat premis dan sebagainya ni adalah daripada PAS. Timbalan Kesuruhjaya PAS. Kalau tak silap saya Dr. Hayati. Maknanya untuk nak sewa premis dan sebagainya, dia kena melalui PBT. PBT iaitu majlis daerah kan. Pihak berkuasa tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan tu esko yang bertanggungjawab siapa dia? Daripada PAS. Sepatutnya bagi saya, sepatutnya bagi saya kalau betul-betul PAS berterah judi ni, mereka boleh buktikan di Kuala Ketir. Satu ya. Ada apa satu? Daripada zaman dulu, Tuan Tuan Datuk. Maknanya, dia ada kuasa. Dia ada kuasa di peringkat kerajaan pusat. Dia ada kuasa di peringkat kerajaan negeri. Dia ada kuasa di peringkat PBT. Ahli-ahli majlis PBT di Baling ni pun ramai orang PAS. Tapi judi kedai 4 ekor, hak ada lesen, hak tak ada lesen, itu tak kira lah. Hak tak ada lesen, kita tak persoal hak tak ada lesen. Ini yang ada lesen. Jadi, saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa inilah dia sebenarnya flip-flop, klop-klek pemimpin-pemimpin PAS yang tidak melihat kepada soal sentimen ahli-ahli PAS di bawah ni. Ahli-ahli PAS ni kalau orang dia berhujah, mereka nak jawab apa? Mereka pun tak nak jawab apa. Dulu ni, mereka kerah ahli-ahli PAS untuk tunjuk perasaan bantah. Kenapa? Tak patut kedai 4 ekor di kawasan majoriti orang Islam. Di majoriti orang Islam. Di Poskok Senar ni taklah banyak pondok macam mana yang ada di Baling, yang ada di Kuala Ketir. Kalau di Kuala Ketir ni saja, Dun Kuala Ketir ni, berapa pondok kan? Pondok Lanai situ, pondok Tok Uji Umar, pondok Tok Uji Awang, pondok Tok apa? Tak Bakar tu kan? Lagi pondok apa lagi? Pondok Ustaz Rafi'i, ni pondok apa nama? Ustaz Zainul. Banyak pondok dalam Dun Kuala Ketir ni, banyak pondok. Saya tak fikir takkanlah orang Kuala Ketir, orang pondok yang ada di Kuala Ketir ni boleh setuju dengan pendirian kerajaan negeri Kedah, kerajaan yang dipimpin oleh PAS ni dan juga adun dia dan juga esko mereka ini untuk terus kekalkan kedai 4 ekor di Pekan Kuala Ketir. Esko agama pun daripada Bali. Esko agama Datuk Najmi, Brigadier Jeneral kan? Brigadier Jeneral Bersarab, Datuk Najmi. Esko agama daripada Dun Kupang kan? Daripada Dun Kupang. Jadi bagi saya satu benda yang cukup jelas menunjukkan bagaimana soal Islam ini hanya merupakan tunggangan PAS untuk apa? Untuk mereka mendapatkan kuasa. Sebab itu hari ini, kalau tidak silap saya hari ini, Presiden PAS mengatakan bahawa kami nak terus kekal berkuasa, kami nak supaya pilihan raya akan datang ini kami masih berada dalam kerajaan. Maknanya dia kerana kami nak jadi kerajaan lagi.
Begitulah saya nak sebut. Saya tak nak sebut dengan bahasa yang kasar, tetapi tuan-tuan boleh lihatlah betapa kerana kuasa dia tak pedulilah benda-benda yang lain. Orang nak kata hari 35 kan, hari 355 kan, kedai judi 4 nombor ekor kan, kedai apa kan, arak kan, dan yang tu tak tepi. Kami nak masuk pilihan raya, kami sebagai kerajaan, kalau lepas pilihan raya kami nak jadi kerajaan lagi. Kami nak jadi kerajaan lagi. Datuk Dr. Khairuddin Takiri kata, kalau kami dapat 2/3 pilihan raya akan datang, yang pertama kami nak tambah kawasan pilihan raya yang majoriti orang Islam. Kalau dia dapat 2/3, apa lagi masalah majoriti orang Islam tak orang Islam? Dapat 2/3, patutnya boleh buat hudud lah. Tapi hudud bukan agenda lagi, kerana mereka tidak berbincang lagi persoalan hudud. Yang kedua saya nak sebut, isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah. Majlis Syura di zaman Tok Buni Aziz dengan Tok Haji Harun Din, tuan-tuan boleh buka YouTube. Mereka kata tak boleh. Tak boleh guna. Tak boleh guna. Orang bukan Islam tak boleh guna, apatah lagi nak menterjemahkan dengan pengertian God dan sebagainya, my Lord dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh guna. Itu pendirian Majlis Syura. Tok Haji Hadi kata apa? Boleh guna, tapi ada had sempadannya. Tapi soalnya boleh. Baik. Datuk Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, dia menteri dalam kerajaan. Dia kata PAS mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Apa tu dia buat rayuan di Mahkamah Rayuan? Buat rayuan untuk apa? Untuk batalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi kata apa? Kata boleh. Batal supaya kata kekal tak boleh. Boleh kekal tak boleh. Jadi tuan-tuan dapat lihat ni, pendirian PAS tidak menentu. Presiden kata boleh guna, tapi ada hak sempadan. Yang ni kata kena minta rayuan daripada Mahkamah Rayuan supaya batalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Supaya apa? Bermaksudnya supaya kekal tak boleh. Saya tak faham. Dia sebut ini disebabkan apa? Dia kata rayuan ini perlu dibuat kerana nak menjaga sentimen orang Islam. Kerana politik. Kerana politik. Nak jaga sentimen orang Islam. Orang Islam duk marah ni. Berbagai-bagai pihak orang marah. Saya tak nak persoal keputusan mahkamah ataupun dari segi syaratnya boleh tak boleh dan sebagainya. Itu biarlah ahli-ahli mereka. Tetapi orang jadi keliru dengan pemimpin-pemimpin PAS daripada ulama ni. Ahli-ahli PAS pun jadi keliru. Macam mana ni? Tok Guru Haji Hadi kata boleh, ada hal sepadan. Yang ni kata kita kena rayu supaya batal. Supaya Mahkamah Rayuan ni batal keputusan Mahkamah Tinggi supaya kekalkan. Tak boleh. Maknanya orang jadi keliru. Pasal rayuan kenapa? Orang marah. Orang marah, sentimen orang dia kata kena jaga. Sentimen orang Islam ni kena jaga. Pasal apa? Pasal politik kan? Pasal nak pilih raya saat lagi orang Islam marah dia tak beli kita. Itu argument dia buat. Itu hujah dia buat. Jadi kuasa segala-galanya bagi. Jadi ini saya lihat bahawa keadaan yang tidak mencerminkan PAS nak membawa sesuatu menuju kepada apa yang mereka ungkapkan selama ini, tetapi sebaliknya menunggangi agama untuk kepentingan politik, nak mencapai kuasa politik di dalam negara kita ini. Soal nak berkawan dengan rasuah, tak ada. Dia kata jangan hukum PAS pasal orang duk lompat ni. Pasal orang duk lompat ni. Presiden PAS kata ni, pasal ahli parlimen duk lompat ni. Dia kata jangan duk hukum PAS. Jangan dihukum PAS. Kami hanya terima ambil kesempatan daripada politik lompat. Dulu waktu kami keluar daripada PAS, macam-macam munafik haraki. Apa yang tak diungkap oleh Presiden PAS? Jebon, munafik haraki, macam-macam. Saya bila ditanya wartawan, bila saya isytiar keluar daripada PAS, dia kata Mahfuz tu dah lama mati baru nak tanam. Ini bagi saya bahawa tak sepatutnya seorang ulama mengungkapkan satu perkataan-perkataan yang sebegitu rupa. Dan tetapi hari ini apa yang diungkap kepada kami berpatah balik kepada mereka. Orang boleh melihat bagaimana sikap gelok-gelek flip-flop yang ada kepada pemimpin PAS. Dia kata jangan dihukum kami. Kami ambil kesempatan. Bermakna bahawa dulu dia kata apa? Lompat parti ni macam monyet.
Tapi hari ini dia kata, kami ambil kesempatan daripada politik lompat ni. Maknanya, bagi dia tak apa. Kawan dengan monyet. Kawan dengan monyet pun tak apa. Kawan dengan monyet pun tak apa. Datuk Taqiyuddin kata, lompat parti tak salah. Dari sudut undang-undang, sudut perlembagaan tak salah pula. Jadi ini sikap mereka. Ahli-ahli PAS perlu melihat bagaimana pemimpin-pemimpin PAS yang bersikap hanya untuk kepentingan mereka, semua okey. Untuk kepentingan mereka, semua okey. Untuk orang lain, no. Untuk orang lain, tak boleh. Jadi inilah dia. Bila untuk mereka, mailah hak yang nak lompat parti, mai duduk sekali dengan kami pun boleh. Duduk sekali dengan kami boleh. Dulu, Haji lah pernah ungkap bahawa orang lompat parti ni umpama monyet, umpama pelacur dan sebagainya. Hari ini, ahli-ahli parlimen yang lompat parti kerana dibeli oleh Perikatan Nasional yang PAS duduk di dalamnya, Haji boleh terima pelacur dan monyet untuk duduk bersama dengan PAS dalam kerajaan sekarang. Jadi saya sedih apabila melihat bagaimana nasib ahli-ahli PAS yang dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin PAS, apatah lagi oleh orang-orang yang bertaraf para ulama. Jadi inilah masa dia untuk ahli-ahli PAS. Mari kita bersama untuk membawa kembali negara kita ini kepada landasan yang betul. Negara kita ini sedang tergelincir dengan politik kuasa yang begitu melampau, sampai kepada peringkat boleh mengambil mandat rakyat secara merampas, yang berlaku setahun yang lalu. Dan kemudian hari ini boleh membeli ahli-ahli parlimen dengan bayaran-bayaran yang tertentu ditawarkan kepada ahli-ahli parlimen. Ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan, dan inilah yang menyebabkan negara kita ini tidak dihormati. Kerajaan yang ada di negara kita ini tidak dihormati oleh dunia luar. Jadi mari kita kembalikan negara kita ini berada pada satu landasan yang betul, yang tepat untuk kita nak bina, nak bangun balik ekonomi. Kita dalam keadaan kesusahan sekarang, tuan-tuan. Kita berada dalam keadaan kesusahan akibat daripada pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini ramai orang terkesan dengan kehidupan yang ada pada hari ini. Maknanya orang yang kerja kena buang kerja, orang yang berniaga hilang pencarian, maknanya perniagaan mereka tak macam dulu. Orang walaupun dibuka balik pasar malam, pekanan, pekan sari dan juga pasar tani dan sebagainya, perniagaan tu dia tak macam dulu. Jadi kerajaan tak boleh nak membantu secukupnya. Sehingga kita lihat bahawa kenyataan Menteri Keuangan hari ni berapa juta? 5 juta pencarum KWSP mengeluarkan duit simpanan mereka yang bernilai 40 bilion lebih. 40 juta, 40 bilion. Begitu saya tak ingat ada dalam telefon saya baca tadi. Hampir 32 bilion. 32 bilion. Kalau tak salah 32 ataupun 40 bilion, begitulah. Maknanya 5 juta lebih, 5.6 juta ahli KWSP ni berada dalam keadaan yang sangat tertekan kehidupan mereka. Kerajaan seronok, kita telah lulus. Betul lah lulus. Itu bukan duit kerajaan bagi kat mereka. Itu duit ahli yang mencarum dalam KWSP. Kerajaan tak bantu duit mereka. Kerajaan bantu one off. Bagi 500, kemudian tunggulah 6 bulan ke 7 bulan, 8 bulan, bagi pula 500 lah. Jadi yang diminta selama ini, yang kita perjuangkan daripada parti PA dan sebagainya, kenapa? Minta kerajaan tak boleh bagi, okey, benarkan rakyat untuk keluarkan duit KWSP. Akhirnya barulah boleh. Tapi kerajaan rasa bangga lah, mereka kononnya boleh bantu rakyat. Itu bukan bantuan daripada kerajaan kepada rakyat, itu hak rakyat pencarum dalam KWSP, ambil duit mereka untuk memulihkan kehidupan mereka dan juga keluarga mereka. Ada orang yang mungkin tak terkesan dengan pandemik COVID-19, tetapi keluarga dia ada. Keluarga dia tak ada simpanan dalam KWSP. Dia keluar untuk membantu abang ataupun adik dia, kak dia yang berniaga kecil-kecil dan sebagainya, untuk nak pulih balik perniagaan mereka ataupun nak pulih balik kehidupan. Jadi
yang kita lihat keadaan yang sangat menyedihkan apabila ramai orang terkesan daripada pandemik COVID-19. Dalam keadaan orang ramai terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, tiba-tiba tuan-tuan dapat lihat kerajaan nak ambil tindakan kepada sesiapa yang beli jambu, pelang, buah merah dengan asam buih yang jual di lampu isyarat. Yang orang jual di lampu isyarat. Siapa pergi beli, denda RM2,000. Cuba tuan fikir. Siapa pergi beli, denda RM2,000. Kalau orang tak beli, bila orang tak beli, siapa yang akan susah? Orang yang cari makan tu yang akan jadi susah. Sedangkan mereka tidak ada pilihan. Mereka nak buka kedai. Mereka nak buka kedai besar-besar ataupun nak sewa warung dan sebagainya. Mereka tak mampu. Itulah cara untuk mereka nak dapatkan pendapatan ataupun nak menambah pendapatan. Ramai bukan sahaja jual buah jambu, buah pelang, buah merah dan sebagainya. Kalau di Kuala Lumpur ada yang jual sandwich, ada yang jual nasi lemak pagi-pagi untuk orang nak pergi kerja yang tak dan orang tak dan menyorok di rumah. Depa nyorok, bawa pakai, jual dengan kopi siap dalam gelas dan sebagainya. Ini peluang untuk siapa? Untuk rakyat nak cari makan. Dalam keadaan mereka hilang pekerjaan, mereka hilang pendapatan, mereka tak boleh berniaga macam biasa, lalu mereka cari jalan melalui pematuhan kepada SOP. Saya fikir bahawa ini suatu benda yang tak sepatutnya. Memang betul dari segi undang-undang mungkin salah. Mereka berniaga di lampu isyarat dan sebagainya. Tetapi kita boleh berikan pertimbangan untuk apa? Untuk mengelak mereka itu menjadi penjenayah. Mengelak mereka itu untuk pecah rumah. Mengelak mereka untuk jadi kawan. Mengelak mereka untuk jadi pencuri, pecah kedai, pecah rumah orang dan sebagainya. Ini bagi saya satu benda yang bagus. Anak-anak muda, dia boleh cari makan. Dia tak menyerah pada takdir. Dia bangun, dia bangkit untuk apa? Untuk membina kehidupan dia dan juga keluarga dia. Sepatutnya kerajaan harus bersyukur bahawa inilah rakyat Malaysia yang kita mahu. Rakyat yang tak pilih kerja. Jual tepi jalan bukan semua orang boleh jual. Pulang wajib. Malu kat orang duk jual muka walaupun pakai pelitup muka dan sebagainya. Segan dengan orang ni. Hanya orang yang betul-betul nekat dan tekad untuk apa? Ini untuk kehidupan keluarga dia. Asalkan halal, aku tak jadi penjenayah, aku buat. Patut kerajaan bersyukur. Kerana kerajaan tak boleh bagi income, tak boleh bagi duit kat mereka, tak boleh bagi beras secukupnya kepada dapur mereka ini. Patutnya kerajaan bersyukur. Sebab tu saya sebut, saya kata patut kerajaan panggil mereka mai hampa menega ni. Salah, tapi kita tolak ansurlah suasana COVID ni, hampa menega tapi kena jaga keselamatan. Panggil mereka. Begitu kena jaga keselamatan. Depa pun tak mau kata belah betul tak? Kerajaan berhujah kata keselamatan jalan raya, takut kemalangan. Depa pun tak mau. Kata belah, depa tahu belah, patah kaki, patah tangan, depa tak boleh cari makan. Depa pun tak mau. Jadi macam tu. Tapi kerana nak sesuap nasib untuk keluarga depa, apa lagi yang pilihan mereka? Jadi panggil depa, nasihat mereka, jaga SOP, jaga keselamatan, jangan waktu kereta berjalan, hampa kena duduk tepi, duduk atas itu dan sebagainya. Kena jaga. Sebab nak berlaku kemalangan jalan raya ni tanpa jual buah pelam, buah jambu ni pun berlambak. Dia tak accident, dia tak berlambak accident. Tanpa orang jual pun. Berlaku di traffic light, di lampu isyarat. Jadi panggil dia. Kemudian didik pengguna jalan raya ni, yang naik motor, yang bawa kereta, yang bawa lori, yang bawa bas ni, melalui media yang ada, TV yang ada, supaya mereka berhati-hati meraihkan peniaga-peniaga kecil ni, anak-anak muda ni, supaya keselamatan mereka ni harus dijaga untuk membolehkan mereka mencari makan sesuap nasi untuk keluarga mereka. Ini yang boleh kita buat. Apa masalahnya? Tapi nak denda mereka, nak denda orang yang beli. Dia bagi saya satu benda yang tak sepatutnya dibuat oleh pihak kerajaan. Tapi apa boleh buat? Parlimen tak ada, nak bersidang tak boleh. Dewan Undangan Negeri tak boleh bersidang. Parlimen pun tak boleh sidang. Kami tak boleh nak bawa suara untuk nak menolak
tindakan-tindakan rakus yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Macam orang langgar SOP, nak denda sampai 10,000. Kemudian bila orang marah, baru boleh dia ubah, dia kata okey kita boleh buat rayuan 10,000. Kalau dalam beberapa hari pergi buat rayuan, dia boleh 50%. Kalau lepas beberapa hari dia boleh hanya bayar 25 hanya potong 25% saja. Nak rayu di mana? Pejabat kesihatan. Orang pejabat kesihatan, orang mandi sekarang pun dia tak tahu pejabat kesihatan tak mana. Hospital dia tahu dia tak? Abang kata hospital, abang kata klinik, dia tahu. Nak pergi cari pejabat kesihatan, dia apa jadi pening kepala. Jadi ini menyusahkan orang. Pasal apa dia boleh buat undang-undang? Pasal tak ada parlimen. Kalau ada parlimen, dia undang-undang tu kena bawa kepada parlimen. Tapi oleh kerana tak ada sidang parlimen, dia boleh buat terus melalui ordinan daurat dihantar pihak agung. Agung tak ada pilihan melainkan kena setuju. Jadi bagi saya ini suatu yang tak sewajarnya akibat daripada darurat yang diisytiharkan, yang diminta oleh Tan Sri Muhyiddin oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Sebab itu darurat ni yang menyebabkan hidup kita melarat, negara tergugat. Jadi kita kena tamatkan segera darurat ini. Sebab itu kita merayu kepada Yang di-Pertuan Agong, tak boleh dah, darurat ni kena tamat. Tak ada alasan lagi. Kami pun dah cucuk dah. Ahli parlimen cucuk dah pertama. Ni minggu depan saya nak cucuk hak kedua. Jadi apa lagi? Dah cucuk. Cucuk, bila dah cucuk, tiba-tiba sidang tak boleh lagi. Orang duk menera pasal malam dia cucuk menera, tak cucuk pun boleh pergi menera. Dia cucuk menera ke? Dia boleh menera. Hak jual nombor ekor di kolam peti, bukan cucuk pun. Hak pergi beli tu pun tak cucuk. Hak pergi beli 4 nombor ekor tu pun tak cucuk. Hak jual pun tak cucuk. Tapi mereka boleh jual 4 nombor ekor, mereka boleh pergi beli 4 nombor ekor. Tapi kami, sidang parlimen, tugas ahli parlimen, tugas ahli Dewan Undangan Negeri, tugas hakiki dah. Tugas hakiki dah apa dia? Pembuat undang-undang. Orang boleh buat undang-undang, bukan boleh di pasar malam. Bukan boleh buat undang-undang di kedai 4 nombor ekor kolam peti. Kalau dia buat undang-undang situ, dia kena pergi buat undang-undang dalam parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri. Itu tugas hakiki dia. Tugas hakiki ahli parlimen, Ajun, bukan tanggung berat. Tanggung berat itu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab kemanusiaan. Kita sebagai orang rakyat ni, rakyat kita susah, kita bantulah. Tapi hakiki tugas itu orang panggil pembuat undang-undang. Buat undang-undang kena buat di sana lah. Kau boleh buat di tepi jalan. Jadi ini yang sepatutnya boleh berlaku. Tapi apa boleh buat? Kerajaan masih enggan untuk buka sidang parlimen. Jadi saya anggap kadang-kadang vaksin ni pun, cucuk vaksin ni macam orang panggil apa? Buang duit kepada ahli parlimen dan wakil rakyat ni. Sebab apa? Sebab kami tak boleh laksana tugas hakiki kami. Kami tak boleh laksana tugas hakiki kami. Kami tak boleh bersidang di parlimen, tak boleh buat undang-undang, tak boleh semak apa keputusan kerajaan yang tidak adil kepada rakyat. Jadi kita kena usaha untuk desak kerajaan untuk tamatkan darurat di dalam negara kita secepat yang mungkin. Jadi insya-Allah saya percaya ahli-ahli PAS, ahli-ahli UMNO dan juga ahli-ahli PBBM yang ada di sekitar ini yang dengar melalui siaran FB ini akan dapat menyedari betapa negara kita ini berada dalam keadaan yang terumbang-ambing dan kita perlu untuk meletakkan kembali, mengembalikan negara kita ini kepada landasan yang betul untuk membawa kehidupan kita yang lebih baik, kehidupan dari sudut kerohanian kita, jasmani kita, ekonomi kita, pendidikan kita akan lebih baik pada masa yang akan datang. Tahniah pada Pak Long Majid dan juga pada anak-anak buah di dalam PAS cawangan Kubang Buk dulu ni yang kini menyertai amanah dengan mewujudkan 3 cawangan. Dulu 1 cawangan tapi hari ini 3 cawangan, iaitu cawangan Kubang Buk, cawangan Kampung Belida dan cawangan Kampung Kuala Dara. Jadi insya-Allah kita akan yakin bahawa lebih ramai ahli-ahli PAS dan ahli-ahli UMNO, ahli-ahli PBBM yang juga akan turut serta
menyertai amanah ataupun menyertai parti-parti Pakatan Harapan. Inilah masa yang terbaik kerana pilihan raya pasti akan diadakan paling awal selepas daripada Ogos, selepas daripada sambutan kemerdekaan. Saya percaya bahawa pilihan raya akan diadakan, dan pada waktu itulah tugas kita untuk mengembalikan mandat rakyat, untuk memperbetulkan keadaan, dan kita kena tamatkan pelacur-pelacur politik ni daripada bermaharaja lela dalam negara kita, dan kita kena hentikan manusia yang menunggang agama untuk kepentingan politik mereka, politik kuasa, bukannya untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat dan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parti Amanah Negara yang dilancarkan pada 16 September 2015 merupakan suatu tawaran kepada rakyat ketika negara dilanda masalah amanah dan juga integriti. Parti Amanah Negara membuka keahlian kepada semua kaum dan bangsa dan menggagaskan suatu pendekatan yang disebut Rahmatan lil Alamin. Gagasan Rahmatan lil Alamin, gagasan rahmat untuk semua. Ayuh bersama dengan kami, Parti Amanah Negara. Pendaftaran boleh dibuat di alamat www.amanahnegara.my. Ayuh bersama dengan kami.